Baik, bertemu kembali dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Hari ini seperti biasa kita sebenarnya nak kupas berkenaan topik yang bersangkut paut tentang kesihatan mental. Ya, banyak SOP telah pun dilonggarkan, mungkin sikit sebanyak keluh kesah itu sudah dapat dikurangkan dan sebagainya, tetapi kita perlu berikan perhatian kerana kita masih lagi mendepani pandemik COVID-19 dan SOP masih lagi terpakai tidak kira di mana juga anda berada. Ya, dan apabila kita mendengar apa yang disampaikan oleh Yang Berhormat Mas Ermiati di Parlimen semalam, agak terkejut juga melihat berapa jumlah bilangan penceraian yang berlaku di dalam negara disebabkan oleh keadaan keterpaksaan mereka bersama 24 jam sehari. Itu pun menimbulkan ketegangan di dalam seisi keluarga, ditambah dengan faktor kewangan dan juga faktor-faktor sedia ada yang bertambah buruk disebabkan oleh keadaan lockdown. Dan ini adalah suatu yang membimbangkan. Institusi keluarga itu sangat penting, dan melihat kepada kelonggaran yang diberikan, kini adalah peluang untuk kita bernafas baru kepada sisi keluarga yang mungkin mengalami sedikit mungkin gangguan dalam rentak hidup mereka. Ini adalah masa untuk kembali seperti normal. Ya, jadi kita ingin kupas sikit sebanyak bagaimana persediaan kita untuk menghadapi hari-hari yang mendatang disebabkan oleh banyak kelonggaran SOP. Untuk mereka yang berdekatan, mungkin bagaimana untuk mengeratkan kembali hubungan antara suami isteri, ahli keluarga. Untuk mereka yang berjauhan selama 2 tahun, bagaimana untuk mengeratkan dengan cara yang sesuai dengan SOP dan juga pandemik COVID-19. Di studio hari ini kami bawakan juga menerusi panggilan video iaitu Nur Hazwani Mokhtar selaku Pegawai Psikologi Jabatan Perubatan Psikologi Pusat Perubatan Universiti Melaya. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami, Nur Hazwani. Dan kita juga membuka talian kepada anda di rumah untuk berhubung terus bersama dengan Nur Hazwani. 0322829841 nombor yang tertera di skrin anda sekarang. Secara peribadi, apabila saya bersama dengan sisi keluarga ketika pandemik itu adalah satu rahmat untuk saya sebenarnya, kerana dapat meluangkan masa bersama dengan mereka untuk jangka masa yang panjang. Tetapi ada yang melalui fasa ini dengan cara berbeza, mereka merasa tertekan dan sebagainya. Mungkin kita boleh dalami apakah antara strategi untuk keluarga kembali harmoni setelah kelonggaran-kelonggaran telah pun diberikan kepada kita di Malaysia. Terima kasih Terence dan Suhaida. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk semua keluarga Malaysia walau di mana anda berada. Dan saya pasti pada ketika ini pun ada sebahagian yang mungkin telah pun mengambil kesempatan daripada kelonggaran kebenaran untuk merentas negeri. Ada yang sudah pun bergegas pulang ke kampung halaman yang sebaik sahaja dibenarkan merentas negeri. Dan saya kira kebenaran yang diberikan dan kelonggaran oleh kerajaan ini adalah sesuatu yang amat ditunggu dan amat dinantikan oleh ramai rakyat Malaysia. Malah untuk kita yang berada di Lembah Kelang, saya kira lebih 9 bulan kita berada dalam negeri kita sendiri, dalam daerah sendiri dan tak boleh berjumpa dengan ahli keluarga di tempat yang lain. Jadi apabila diberikan kelonggaran untuk berjumpa dengan keluarga, merentas negeri, ada kelonggaran dari SOP dan sebagainya, itu adalah salah satu perkara yang memang kita syukuri dan kita hargai kerana kebebasan untuk melakukan aktiviti-aktiviti ini adalah salah satu daripada keperluan asas seorang manusia lah secara normalnya. Jadi sebagai manusia yang biasa memang kita perlukan kebebasan. Kesihatan tu memang satu perkara asas yang sangat penting dan apabila ditambah dengan kebebasan, saya rasa itu adalah satu orang kata elemen yang sangat kuat, yang sangat kukuh yang membantu kita untuk meneruskan kehidupan. Jadi satu benda yang mungkin sangat signifikan bila dibenarkan merentas negeri ini adalah kebenaran untuk pulang ke kampung halaman. Sebab di Malaysia ni budaya masyarakat kita balik kampung, tak kira istilah apa orang kata, bukan semestinya balik ke kampung saja, daripada kampung ke bandar pun ada, tetapi balik kampung dalam istilah kita adalah balik berjumpa dengan keluarga. Maksudnya kita berjumpa semula dengan keluarga kita.
Dan di Malaysia kita punya budaya adalah berbeza berbanding dengan di barat, di mana kebanyakan di barat apabila seseorang itu sudah melangkaui usia dewasa, kebanyakan mereka melakukan aktiviti sendiri, hidup sendiri, tidak lagi bergantung kepada ibu bapa. Dan disebabkan itu juga berlaku banyak yang kita katakan dengan izin empty nest syndrome di negara-negara barat, yang mana di Malaysia kita tak jarang-jaranglah kita dengar, sebab kita selalunya walaupun sudah berusia, kita kembali kepada keluarga kita. Jadi pelbagai perkara lah boleh kita lakukan untuk meningkatkan kembali hubungan antara ahli keluarga, bukan sahaja dalam keluarga nukleus kita tetapi juga dalam keluarga kita yang besar. Yang mana saya pasti sewaktu pandemik berlaku, memang pelbagai perkara, pelbagai masalah yang kita alami bersama-sama dengan ahli keluarga mungkin tak dapat sokongan sepenuhnya, kerana tanpa sokongan yang kuat, tanpa sokongan secara fizikal, selalunya agak sukar untuk seseorang manusia tu dia menghadapi masalah-masalah yang berlaku dalam kehidupan. Dan mendapat sokongan sosial, sokongan daripada keluarga adalah salah satu daripada aspek yang paling penting lah untuk meneruskan kehidupan kita di era endemik. Mungkin pandemik ni sudah berlangsung selama hampir 2 tahun. Ramai yang tak dapat pulang ke kampung, jumpa ibu bapa dan sebagainya. Jadi mungkin untuk mereka bertemu buat pertama kali secara fizikal dengan ibu bapa itu mungkin memberikan satu perasaan yang tidak dapat digambarkan. Dan ini membuatkan mereka sedikit gairah untuk berjumpa dengan ibu bapa mereka dan terlupa berkenaan dengan SOP dan sebagainya, sebab kita masih lagi sedang melawat pandemik COVID-19. Ditambah pula sekiranya ibu bapa mereka mempunyai penyakit NCD, darah tinggi, jantung, kecemasan sebagainya, ini secara tidak langsung akan membahayakan ibu bapa mereka di rumah. Jadi mungkin persediaan dari sudut mental, kalau Puan boleh kongsikan apabila mereka semua ini pulang ke kampung halaman, supaya walaupun dalam pada mereka sedang meraihkan kelonggaran SOP, tapi dalam masa yang sama sentiasa mengingati dan mematuhi SOP yang pihak kerajaan keluarkan. Ya, betul. Saya pasti agak sukarlah untuk kita pastikan diri kita sendiri akan patuh 100%. Saya jamin memang susahlah untuk seseorang tu untuk patuh 100%, tetapi itu tidak bermakna kita boleh mengabaikan terus SOP yang telah ditetapkan. Baik, berbalik kepada soalan tadi lah, saya rasa saya fikir ada beberapa perkara yang perlu dilakukan sebelum seseorang itu pergi berjumpa dengan keluarga ataupun meninggalkan rumah sekarang ini untuk bertemu dengan keluarga. Okay, antara perkara-perkara yang penting adalah dari segi perancangan dan juga persediaan. Ini tidak hanya dari segi fizikal, dari segi mental, tetapi juga dari segi keuangan. Kerana saya pasti apabila seseorang kita sedang mengalami fasa perubahan yang mana keterujaan tu mungkin melangkaui sedikit, dan macam-macam persediaan kita teruja untuk bawa balik kepada keluarga, atau mungkin kita rancang nak pergi ke sana ke sini bersama ahli keluarga. Tapi dalam keterujaan itu kita perlu berhati-hati. Jangan sehingga kita tidak merancang dengan baik dan membebankan kita punya keuangan selepas daripada kita berjumpa dengan keluarga. Okey, selain daripada itu, pastikan kita selesaikan dahulu apa yang sepatutnya kita selesaikan di tempat kita sekarang ni. Sebab saya pasti sekarang ramai yang sudah memulakan tugas, ramai yang sudah bekerja kembali ke pejabat dan sebagainya. Jangan kerana kita teruja sehingga kita mengabaikan tanggungjawab kita di tempat kerja, sampai berebut-rebut pula nak cuti dengan kawan-kawan kan. Jadi atur sebaik-baiknya. Okey, dan persediaan itu sangat pentinglah, kerana tanpa perancangan seseorang tu memang kita susah untuk mengatur apa yang kita nak lakukan. Okey. Dan juga Nur Hazwani, mungkin kita boleh berehat seketika untuk beri laluan kepada rakan kita ni, Encik Abdul dari KL yang sedang berhubung dengan kita. Mungkin ada soalan yang ingin ditanyakan dan kita kesentukan masa. Encik Abdul, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya Abdul daripada Kuala Lumpur. Ya, silakan. Saya memang betul lah Puan cakap tu, tapi saya cakap memang panas. Stock is cheap.
because talk is cheap. Kita mesti direct to the point. Orang sekarang macam-macam mental health capacity yang takkan sama. Ada suami yang kepala baran, ada isteri yang tak jujur bila dah berjauhan. Macam-macam cerita timbul. Jadi kalau boleh Puan, bagi tahu macam mana nak buang yang keruh ambil yang jernih. Kalau sebaru tu anak dia masih kecil-kecil, kalau berlaku penceraian apa berlaku. Kita mesti ada wisdom of thought. Okey Puan, saya tak ada masa, saya nak pergi mesyuarat ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Abdul. Jadi ini adalah satu soalan yang mungkin panas juga yang ditanyakan tentang isu-isu yang berbangkit di dalam institusi keluarga itu sendiri. Antaranya mungkin masalah-masalah sosial yang kita alami disebabkan oleh lockdown yang berpanjangan ini. Mungkin Puan Hazwani kita boleh bincang sedikit berkaitan dengan bagaimana untuk bergerak ke hadapan selepas ini. Okey. Dalam pandemik ni memang kita perhatikan memang kebanyakan kes-kes yang melibatkan kecelaruan ataupun gangguan dalam hubungan rumah tangga itu memang meningkat. Itu memang kenyataan yang kita akui, dan sekarang kita dalam fasa endemik. Maksudnya ada perubahan. Apabila sesuatu keadaan tu berada dalam keadaan yang tetap ataupun stagnan dalam satu masa yang panjang, keadaan emosi seseorang itu memang susah untuk dikawal. Jadi dengan kelonggaran yang diberikan, kita ambil peluang ini untuk beri ruang kepada diri kita, beri ruang kepada diri pasangan kita untuk melakukan rutin yang baru. Yang mana selama ini mungkin dah 2 tahun itu satu tempoh masa yang sangat panjang, dan saya pasti itu adalah sesuatu yang sangat sukar. Jadi bila ada peluang ni, lakukan sesuatu yang baru. Kita lakukan aktiviti yang baru dan bukannya kita masih pada tahap yang sama. Dan saya pasti kalau sekiranya masih juga tidak dapat menguruskan masalah rumah tangga itu dengan baik, ada baiknya sekarang kita dapatkan bantuan daripada ahli keluarga yang terdekat ataupun pihak yang berwajib. Kerana mungkin sebelum ini sukar untuk keluar daripada rumah untuk dapatkan bantuan dan sebagainya. Mungkin tidak dapat meluahkan perasaan tu kan. Sebab perasaan tu tersimpan, terpendam. Jadi dia terpendam sangat, dia akan jadi gunung berapi lah. Jadi tak dapat diluahkan. Jadi bila ada peluang sekarang ni, kita cuba untuk luahkan. Kerana manusia ni memang perasaannya kalau terpendam ataupun suppressive emotion, lama kelamaan memang dia akan jadi tepu, tak boleh nak bergerak lagi. So kita bagi peluang, bagi ruang. Ambil ruang tu dan cuba lakukan pelbagai aktiviti. Jadi di kesempatan ini kita nak berikan sedikit lebih perhatian terhadap kesihatan mental lah. Kadang-kadang ada je yang jumpa ahli keluarga itu disebabkan chore, itu hanyalah tugasan dia sebagai anak ataupun sebagai suami, sebagai isteri berjumpa dengan ahli keluarga dia, tapi bukan kehendak dia. Dan apabila perjumpaan ini berlaku, mungkin ini sebenarnya secara tidak langsung memberikan tekanan kepada mereka. Mereka tidak selesa sebenarnya bersama dengan ahli keluarga, dan mereka lebih selesa bersendirian dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita memberikan penekanan terhadap golongan ini supaya keakraban kekeluargaan itu terjaga dan kesihatan mental mereka juga turut stabil. Baik. Memang ada sebahagian orang yang macam ni. Dia rasa bersendirian tu adalah lebih baik. Tetapi untuk satu jangka masa yang panjang, mungkin itu akan memberikan kesan yang kurang baiklah kepada seseorang. Sebab kita ni adalah orang yang, manusia adalah makhluk yang suka bersosial. Itu adalah lumrahnya. Tetapi hak peribadi untuk bersendirian, itu memang hak peribadilah. Kita tak boleh nak kata tak boleh bersendirian, mesti jumpa keluarga. Kita tak boleh paksa orang untuk buat macam tu. Okey. Jadi yang penting memang saya setuju tadi bila dikatakan sebagai tanggungjawab, itu yang paling utama. Apabila kita melaksanakan tanggungjawab, itu memang faktor paling penting. Apabila seseorang itu ingat bahawa dia ada tanggungjawab dan dia perlu melaksanakan tanggungjawab itu, sama ada suka ataupun tidak, maka dia dah laksanakan apa yang dia sepatutnya laksanakan. Cara untuk dia mendapatkan mungkin kebahagiaan ataupun kegembiraan untuk diri sendiri, dia boleh gunakan cara yang berbeza. Cara apa yang dia suka, dia boleh buat. Jadi tak semestinya kena wajib bersama dengan keluarga tu. Yang penting tanggungjawab dilaksanakan. Kepada yang bakal bersama dengan keluarga nanti yang sudah lama tidak berjumpa secara fizikal, apakah icebreaker yang boleh digunakan untuk pertemuan pertama kali setelah 2 tahun ini? Saya rasa air mata je, Terence. Air mata bagi salam dulu kan. Jumpa mak ayah dekat kampung tu.
Betul. Saya perhatikan juga di media sosialnya ramai yang sudah up video, yang sudah keluarkan video-video perjumpaan dengan keluarga dan memang kebanyakannya drama air mata lah. Okey, tapi tak apa-apa sebab bagus untuk kita luahkan perasaan, bagus untuk kita keluarkan apa emosi yang tersimpan selama ini. Itu adalah salah satu cara untuk kita pastikan keadaan kesihatan mental kita sentiasa dalam keadaan yang baik dan stabil. Okey, tak ada masalah pun kita nak menangis ke apa, tapi yang paling penting pastikan kalau kita daripada perjalanan yang jauh, pastikan sebelum kita pegang, sebelum kita peluk ibu bapa kita tu mandi dahululah, bersihkan diri supaya kita dalam keadaan yang selamat untuk menyentuh ibu bapa kita. Kita tak mahu nanti kita balik dengan niat nak gembira, nak happy-happy, tapi akhirnya membawa kepada keburukan kepada keluarga kita. Ada satu lagi kategori yang mungkin belum boleh berjumpa lagi. Pasangan yang berada jauh disebabkan mereka adalah pasangan binational, dua negara dan tidak boleh merentas sempadan negara untuk berjumpa pada ketika ini, walaupun ramai yang sudah pun boleh berjumpa dengan ahli-ahli keluarga yang lain. Jadi mereka mungkin terpandang video rakan-rakan di media sosial. Adakah ini juga mungkin memberi kesan kepada psikologi mereka, dan apakah cara-cara untuk mereka atasi kesan ini, kerana mereka nantikan saat itu juga? Betul. Orang kata apa, penantian itu satu penyiksaan kan. Tetapi kadang-kadang apabila kita tahu kita boleh di satu masa dan satu tempoh tu kebenaran tu akan diberikan. Cuma mungkin menunggu masa. Jadi bagi saya, sekiranya kita memandang itu sebagai satu perkara yang positif, itu seperti menambahkan keterujaan lah untuk kita berjumpa dengan ahli keluarga kita. Sebab dalam keadaan sekarang ni bukannya tak boleh pergi, tetapi hanya menunggu masa dan ketika yang sesuai. Saya pasti juga bagi frontliners kita juga ada yang masih belum dapat berjumpa dengan keluarga walaupun mereka dah dibenarkan untuk merentas negeri, kerana frontliners kita masih bekerja. Masih ada kita kata jadual yang perlu dipatuhi dan mereka perlu mengikut giliran masing-masing. Jadi memang kita perlu banyak bersabarlah untuk sampai kepada masa yang kita boleh untuk bersama dengan keluarga kita. Mudah-mudahan ini menjadi penambahlah keterujaan dan kita akan lebih menghargai keluarga kita selepas ini. Malah ada juga beberapa syarikat yang masih lagi belum membenarkan pekerja mereka untuk melakukan aktiviti rentas negeri dan sebagainya untuk mengelak jangkitan. Ada banyak faktor lah. Jadi pastikan semua anda yang sedang menonton sekarang ini, walau apa jua situasi, perlu sentiasa tabah dan juga cekal supaya kita dapat menghadapinya dengan tenang dan juga sabar. Jadi di kesempatan akhir ini mungkin sedikit nasihat daripada puan sendiri untuk mereka di luar sana tentang topik kita hari ini. Okey, untuk semua yang berada di luar, saya pasti apabila kita nak melintas negeri ini memang perasaan keterujaan, perasaan gembira untuk kita melakukan pelbagai aktiviti yang kita dah lama tak lakukan untuk berjumpa dengan keluarga dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama ada juga sahabat-sahabat kita yang mungkin kebebasan atau kebenaran untuk melintas negeri ini menjadi sesuatu saat yang menyedihkan, kerana pada kali ini mereka pulang ke kampung mungkin dengan sambutan yang berbeza. Mungkin bukan lagi bersama dengan ahli keluarga, tetapi sebaliknya untuk menziarahi pusara dan sebagainya lah. Jadi kita bersederhana dalam apa saja yang kita lakukan, berhati-hati dan patuhi SOP pada setiap masa. Pastikan kita membawa balik kegembiraan dan keselamatan untuk keluarga kita dan bukannya membawa penyakit. Terima kasih Nur Hazwani Mokhtar, Pegawai Psikologi Jabatan Perubatan Psikologi di Pusat Perubatan Universiti Malaya, kerana sudi bersama kami pagi ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Salah satu kebaikan daripada apa yang kita lalui adalah kita membawa isu-isu kesihatan mental ke hadapan untuk dibincangkan sebagai sebuah masyarakat, dan saya rasa itu adalah suatu yang sememangnya menyerlahkan kekitaan kita, jaga kita. Jadi harapan kami semoga perbincangan-perbincangan ini banyak membantu anda di rumah yang juga mungkin menghadapi situasi-situasi seumpama ini. Dan secara tidak langsung kita boleh terbitkan ataupun jelmakan konsep keluarga Malaysia yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini. Okey, seterusnya kami ingin